Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengundikan pingat-pingat kehormatan Negara Brunei Darussalam kepada 664 penerima. Pengundian pingat tersebut bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda yang ke-77. Istiadat berlangsung kemarin di Balai Singgasana Indra Kencana Istana Nurul Iman. Berangkat selaku wakil peribadi Kebawah Duli Yang Maha Mulia bagi menyempurnakan pengundian pingat-pingat kehormatan Paduka Anak Anda Baginda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Berangkat sama Paduka Anak Anda Kebawah Duli Yang Maha Mulia Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri 920 Meja Udara Pengiran Muda Abdul Matin dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Azimah Nikmatul Bolkiah. Istiadat bermula dengan penggunaan pingat jasa kebaktian PJK ke hadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri 920 Meja Udara Pengiran Muda Abdul Matin. Juga menerima pingat jasa kebaktian Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Azimah Nikmatul Bolkiah. Juga menerima PJK 30 pegawai dan kaki tangan daripada pejabat Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri, Biro Mencegah Rasuah, Kementerian Pertahanan dan penerima-penerima sokongan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Penggunaan Pingat Indah Kerja Baik PIKB kepada Yang Mulia. Manakala 556 orang menerima pingat indah kerja baik PIKB terdiri daripada pegawai dan kaki tangan pejabat Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan dan Ekonomi, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Arifin 15835 Staf Sarjan Ampuan Haji Muhammad Ilyas Dayang Nuridah binti Mamit, Dayang Hajah Maslindawati binti Haji Muhin, Dayang Nur Fazurah binti Rahimah binti Haji Tahir. Pingat Pahlawan Periwara PP dikundikan kepada 44 pegawai dan kaki tangan Kementerian Pertahanan serta anggota Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB. 18682 Sarjan Awang Muin bin Ruslan, Sarjan Awang Muhammad. Sementara pingat Askar Pahlawan AP dikundikan kepada 32 pegawai dan kaki tangan Kementerian Pertahanan serta anggota ABDB. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihina Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri kemarin berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Dr. Saya Mau Piukala Pengarah Serantau Pertubuhan Kesihatan Sedunia bagi Pasifik Barat WHO WPR. Tuan Yang Terutama Dr. Saya Mau Piukala dilantik secara rasmi menjadi Pengarah Serantau Pertubuhan Kesihatan Sedunia bagi Pasifik Barat WHO WPR pada 1 Februari 2024 berikutan pencalonan dan pemilihan semasa mesyuarat jawatan kuasa Serantau Pasifik Barat bagi Pasifik Barat kali ke-74 pada tahun lepas.
Perbincangan antara Duli Yang Teramat Mulia dan Tuan Yang Terutama antara lainnya menumpukan kepada mengukuhkan lagi hubungan dan kerjasama WHO untuk terus memberikan kepimpinan dalam hal kesihatan serantau dan global dan dalam menyediakan sokongan teknikal kepada negara-negara mengikut keperluan mereka, termasuk dalam pengukuhan sistem kesihatan dan kapasiti institusi yang membolehkan negara-negara ahli menangani pelbagai isu dan cabaran penyakit-penyakit tidak berjangkit dan penyakit berjangkit dalam iklim global masa kini. Pengurnian pingat kehormatan negara Brunei Darussalam meningkatkan lagi semangat selain menyuntik motivasi para penerima untuk terus mencurahkan bakti kepada kerajaan dan negara. Beberapa penerima yang terdiri daripada pegawai kaki tangan kerajaan dan atlet-atlet negara mengongsikan perasaan serta kunci dalam meningkatkan prestasi kerja dan sukan. Saya sangat bersyukur kerana dipilih untuk menerima pingat jasa kebaktian ini. Gembira mendapat pingat PIKB, rasa dihargai dalam menjalankan tugas. Meningkatkan prestasi saya dan dapat lagi meningkatkan motivasi diri saya. Kita ni mesti ada kepercayaan diri, fokus dan percaya pada diri sendiri. Bagi saya semangat yang kuat mengikuti latihan apa yang kena bagi, disiplin lah. Ke arah meningkatkan kualiti perkhidmatan kesihatan kepada pesakit diabetes, Kementerian Kesihatan akan menyediakan hypobox di hospital dan pusat-pusat kesihatan kerajaan untuk membantu pesakit yang memerlukan bantuan bagi rawatan hypoglycemia. Majlis pelancaran hypobox berlangsung di Kementerian Kesihatan. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Juga diadakan penyampaian hypobox kepada ketua-ketua pegawai eksekutif bagi hospital-hospital dan pusat-pusat kesihatan yang terpilih. Hypobox is it's a readily accessible kit that contains consumables and equipment that are necessary to treat hypoglycemia in patients with low blood sugar. Dalam memberikan kefahaman dan pengetahuan mengenai ibadah haji, bakal jemaah haji negara mengikuti paket syarikat At-Taqwa telah menghadiri kursus ulang kaji bimbingan manasik haji yang bertempat di Hotel Hyatt Regency Makkah. Kursus dikendalikan oleh Pengiran Haji Redwan bin Pengiran Haji Badaruddin, Guru Ugama Pejabat Urusan Jemaah Haji Pentadbiran Negara Brunei Darussalam. Antara yang disentuh termasuk pantang larang selepas berniat ihram, cabaran ketika mengerjakan tawaf dan sa'i. Sementara itu, jemaah yang mengikuti pakej daripada syarikat Ar-Raudah Al-Amin juga menghadiri kursus yang sama di Hotel Marsa Algeria. Dalam pada itu, para pegawai pejabat urusan jemaah haji pentadbiran dan perubatan meneruskan siri lawatan ke hotel penginapan jemaah haji negara. Lawatan kali ini tertumpu di hotel penginapan bagi jemaah yang mengikuti paket syarikat Raudah Al-Amin, Titian dan At-Taqwa. Hotel Marsa Algeria menempatkan 27 jemaah yang mengikuti syarikat Raudah Al-Amin, 9 jemaah syarikat Titian dan 29 jemaah syarikat At-Taqwa. Semasa lawatan, para bakal haji berpeluang berinteraksi dan menjalin hubungan muhibbah bersama pegawai pejabat urusan jemaah haji pentadbiran dan perubatan negara. Lawatan diteruskan ke Hotel Hyatt Regency yang menempatkan 23 jamaah yang mengikuti pakej At-Taqwa. Lawatan bertujuan memeduli kebajikan bakal haji negara di samping memantau perkhidmatan yang diberikan oleh syarikat-syarikat pengendali perkhidmatan haji. Penyelarasan dasar dan undang-undang bagi melindungi infrastruktur digital mempromosikan inovasi dan menyokong pertumbuhan ekonomi digital adalah diperlukan bagi menyokong usaha serantau. Perkara itu ditekankan oleh para perwakilan negara Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara ASEAN semasa persidangan hari kedua mesyuarat Perhimpunan Antara Parlimen ASEAN AIPA Caucus ke-15. Mesyuarat diadakan di The Empire Brunei, Jerudong.
Mesyuarat dipengerusikan oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Johan Pahlawan Datuk Seri Setia Awang Haji Adnan bin Begawan Pehin Sri Raja Khatib, Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Yusof, Ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku pengerusi Mesyuarat AIPA Caucus ke-15. Selain menimbang dan meluluskan draft laporan mesyuarat tersebut, persidangan juga mengongsikan mengenai saranan Ahli Parlimen AIPA bagi meningkatkan kesedaran dalam literasi digital dan kesedaran akan keselamatan siber. Mesyuarat AIPA Caucus ke-15 memenuhi tujuannya sebagai platform untuk ahli parlimen AIPA bertukar-tukar pandangan dan amalan terbaik serta memantau kemajuan dalam melaksanakan resolusi yang diterima pakai pada tahun-tahun sebelumnya. Perkara itu dinyatakan oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Johan Pahlawan, Datuk Seri Setia Awang Haji Adnan bin Begawan Pehin Sri Raja Khatib, Datuk Seri Setia Haji Muhammad Yusof, Ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku pengerusi AIPA Caucus ke-15 masa sesi penutupan mesyuarat berkenaan di The Empire Brunei, Jurudong. Cyber resilience remains a cornerstone of national and regional security, economic stability, and socio-economic sustainability that requires sophisticated and effective strategies to tandem with the ever-changing technologies advancements. Mesyuarat berakhir dengan persetujuan dan penandatanganan laporan mesyuarat AIPA Caucus ke-15 oleh ketua-ketua delegasi Parlimen AIPA. Sebagai meeting review resolusi yang telah pun diluluskan semasa AIPA di Jakarta. Jadi pada setiap setengah tahun kita ini akan mereview mana-mana resolusi yang telah pun dilaksanakan oleh pihak Brunei dan semua negara-negara ASEAN AIPA. Very excellent meeting and fruitful ideas from the members of the parliament, especially the very strong and fruitful share of the chairperson and Secretary General as well. As the member of the parliament. Pada sebelah petang, delegasi-delegasi mesyuarat AIPA Caucus ke-15 mengadakan lawatan ke Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Lawatan antara lain mempromosi koleksi-koleksi budaya seni Islam dan negara. Dalam usaha melindungi alam sekitar dan menggalakkan kesejahteraan ekonomi untuk kemampanan, pendekatan menyeluruh diperlukan. Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan menekankan perkara tersebut semasa Majlis Penutupan Perkhemahan Musim Panas UBD AUN 2024. Majlis berlangsung di Universiti Brunei Darussalam. Yang Mulia Awang Jaya, the active participation of the students of your commitment. Dan Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab juga menekankan kepentingan mengekalkan kemampanan masa depan dengan transformasi digital memainkan peranan penting dalam memelihara biodiversiti dan pembangunan mampan. Majlis diteruskan dengan penyampaian sijil kepada 92 mahasiswa dari lebih 21 buah universiti AUN termasuk UBD. Kepentingan meningkatkan pendidikan dan peluang meneroka pasaran modal Islam antara disentuh semasa pembukaan persidangan pasaran modal Islam Brunei Darussalam BICAM 2024. Diadakan sempena persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MICE, majlis berlangsung di sebuah hotel di Brakas. Dan Hajah Sufinah binti Haji Sahad, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Kepimpinan dan Keuangan Islam Brunei BILIF, dalam ucap utamanya menekankan kepentingan kesedaran dan inisiatif pendidikan untuk menggerakkan pasaran modal Islam bagi pembangunan mampan selaras dengan objektif persidangan. Alhamdulillah, this event marks the fourth consecutive. Sementara Dayang Hajar Rokiah binti Haji Badar, Pengarah Urusan Brunei Darussalam Central Bank BDCB, selaku pengerusi lembaga pengarah BILIF menekankan kepentingan untuk meneroka inovasi dan teknologi selain memacu transformasi ke arah kecekapan dan perkembangan.
Persidangan sehingga 13 Jun menampilkan 23 penceramah tempatan dan antarabangsa yang membahaskan tema menggerakkan pasaran modal Islam untuk pembangunan mampan. Dianjurkan oleh BILIF dengan kerjasama BDCB dan Universiti NCF Malaysia. Persidangan bertujuan mempromosi negara sebagai destinasi pusat keuangan Islam antarabangsa. Pasaran modal Islam Brunei Darussalam BICAM diteruskan dengan perbincangan panel bertajuk Mencapai Sifar Bersih dengan Pasaran Modal Islam. Perbincangan memberi gambaran menyeluruh tentang konsep sifar bersih, perkembangan sejarah dan trend semasa yang menekankan kepentingan global dan serantau. Ia bertujuan untuk menunjukkan bagaimana prinsip keuangan Islam boleh menyumbang kepada mencapai sasaran sifar bersih dan memupuk ekonomi global yang lebih mampan. Pada sebelah petang, BICAM disambung dengan pembentangan khas bertajuk Membuka Potensi Keuangan Iklim Islam. Antara yang disentuh penjelasan mengenai keuangan iklim yang bertujuan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau, meningkatkan daya tahan sistem manusia dan ekologi terhadap perubahan iklim yang negatif. Orang ramai dialu-alukan untuk menyertai kempen demam darah anjuran Pusat Pendemaan Darah di Jabatan Perkhidmatan Makmal. Kempen bersempena Hari Pendemam Darah Sedunia 2024 itu bertujuan bagi sama-sama membantu meningkatkan bekalan darah di negara ini. Pada 13 dan 15 Jun ini, kempen akan diadakan di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan Jalan Menteri Besar bermula pukul 8 hingga 11 pagi dan 1.30 hingga 3 petang. Juga mengadakan kempen tabung darah Hospital Suri Sri Begawan pada 15 Jun 2024 di Hospital Suri Sri Begawan, Kuala Belait bermula pukul 8.30 pagi hingga 11.30 pagi dan 1.30 petang hingga 3.30 petang. Orang ramai juga dialu-alukan menderma darah di Pusat Pendemaan Darah di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha pada waktu bekerja. Tempahan slot derma darah melalui aplikasi Blood Card bagi kempen derma darah sangat digalakkan. Bagi memastikan undang-undang dan peraturan-peraturan di negara ini sentiasa dipatuhi, bahagian kawalan makanan halal, Jabatan Hal Ehwal Syariah dan agensi penguatkuasaan lain sentiasa meningkatkan rondaan dan operasi. Hasil operasi sepadung dijalankan baru-baru ini, lebih 283 kg sayap dan tongking ayam berjaya dirampas. Operasi tertumpu di perusahaan Hari-Hari Maju, daerah Tutong. Kes tersebut telah diserahkan kepada pihak Jabatan Kastam dan Eksais Diraja Daerah Belait untuk siasatan dan tindakan undang-undang. Dalam pada itu, Kementerian Hal Ehwal Agama mengingatkan orang ramai untuk memastikan daging mentah yang dibawa masuk ke negara Brunei Darussalam hendaklah mempunyai permit import halal daripada Majlis Ugama Islam di samping memenuhi kehendak-kehendak yang ditetapkan oleh agensi-agensi lain berkaitan pengimportan daging halal. Dalam pada itu, bahagian kawalan makanan halal, Jabatan Hal Ehwal Syariah bersama agensi penguatkuasaan lain akan sentiasa meningkatkan rondaan dan operasi bagi memastikan undang-undang dan peraturan-peraturan di negara ini sentiasa dipatuhi.